إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Ramadan 1435 Hijrah samaan dengan 29 Jun 2014, kita teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang keempat daripada kitab Al-Qawaid wal-Usul Al-Jami'ah wal-Furuq wal-Taqasim al-Badi'ah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kaedah yang keempat berbunyi al-wujubu yata'allaqu bil istita'ati fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Kewajipan adalah tertakluk kepada kemampuan, justru tiada yang wajib bersama keuzuran dan tiada yang haram bersama keperluan darurat. Okey, saya terjemahkan ad-darurah kepada keperluan, tapi saya letak juga darurat kerana sebenarnya ada satu pembahagian dalam keperluan manusia yang disebutkan sebagai al-hajiyat. Okey, daruriyat ataupun darurah. Okey, daruriyat dengan hajiyat dengan tahsiniyat. Okey, tahsiniyat ni kira ataupun darurat ni ialah satu keperluan yang amat-amat diperlukan. Seolah-olah kalau tak ada boleh memudaratkan. Hajiyat keperluan juga, tapi keperluan dalam berbentuk hajat. Maksudnya dia perlu, tapi kalau tak ada pun boleh hidup lagi lah. Okay, macam kereta perlu, tapi kalau tak ada boleh naik bas. Bas tak ada pun boleh buat apa? Jalan kaki. Kalau kaki tak ada lain lah kan. Maknanya mungkin kena buat benda lain. Mungkin orang, yalah, sampai tahap tu. Baik. Kemudian tahsiniyat pula ialah benda yang mencantikkan sahaja. Okey, tahsiniyat. Jadi tahsiniyat ni macam kalau ada kereta ada 4 tayar cukup dah kan, tapi kita pun tukar dia punya rim dia tu, nak bagi macam rim kereta Ferrari lah kan. Kereta kita biasa aja, Persona je kan, tapi nak nampak macam Ferrari kita tukar macam-macam. Itu dipanggil tahsiniyat. Okey, dan tahsiniyat ini biasanya akan membawa kepada pembaziran. Okey. Baik. Ayat yang pertama dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Okey, kewajipan tertakluk kepada kemampuan, tiada yang wajib bersama keuzuran dan tiada yang haram bersama keperluan yang berbentuk darurat. Okey, sebelum kita teruskan, saya syarahkan sedikit maksud di sini. Sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan adalah sebenarnya tertakluk dan bergantung kepada kemampuan siapa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan kita sebagai manusia dan juga rakan kita di kalangan jin. Cuma kita tak kawan dengan dia orang lah kan. Kemudian sekiranya ada keuzuran, ada alasan yang munasabah, yang diterima. Yang sekiranya ada alasan keuzuran, kelemahan yang diterima, maka benda yang wajib tu tak jadi wajib. Begitu juga sebaliknya, sekiranya ada keperluan yang berada pada tahap darurah ataupun darurat, benda yang haram tak jadi haram lagi dah. Okey. Kemudian akan dihuraikanlah di sini. Pertama sekali, fattaqullaha mastata'tum. Ini dalilnya, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Mastata'tum boleh diterjemah kepada dua. Pertama, sedaya upaya. Yang kedua, mengikut kemampuan.
Betul? Ada beza tak antara dua ni? Ada beza tak antara sedaya upaya kamu dan mengikut kemampuan kamu? Kalau dalam bahasa Melayu lah, ada beza tak? Apa beza dia? Minimum. Kalau sedaya upaya bersungguh-sungguh. Okey. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam terjemahan pun mungkin adalah kan kat sini pun mengikut kemampuan. Tapi kita kena faham mengikut kemampuan itu maksudnya ialah sedaya upaya. Bukannya mengikut kemampuan yang paling minimum sekali. Okey? Biasanya orang Malaysia bila sebut fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu, kita akan faham yang paling minimum. Kan kira dah puasa ni kira elok lah ni kan. Seberapa boleh sedaya upaya samalah. Dia sedaya upaya, saya rasa sedaya upaya tu maksudnya seolah-olah macam kita dah berusaha, itu sampai tahap tu lah kita mampu. Kalau mengikut kemampuan dia macam kan dia dari sudut bahasa tu lain sikit. Okey. Jadi kalau ada perkataan mengikut kemampuan, kita faham maksudnya ialah sedaya upaya. Okey, kita tak faham maksudnya ialah yang minimum. Boleh? Okey. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dalam hadis Nabi pula, jika aku perintahkan kamu semua untuk lakukan satu perintah, satu perkara, maka hendaklah kamu melakukannya sedaya upaya kamu. Okey, sedaya upaya mengikut kemampuan yang paling tinggi pada setiap seseorang, pada setiap seorang. Dan kita kena ingat, sedaya upaya yang ada pada A tidak sama dengan yang ada pada B. Betul? Kan? Kalau contohnya apa macam puasa wajib memanglah kan kita kena buat. Tapi kalau puasa yang sunat, ada orang dia kemampuan dia pada puasa kurang. Betul tak? Okey, ada orang dia kalau dia puasa macam dia tak puasa. Maksudnya dia punya fizikal dia tak ada masalah. Tapi kalau ada orang sampai pukul 5 nanti dia dah mula dah. Yang keempat pun dia dah bateri dia dah weak lah. Kalau Ultraman tu dah tet dah kan. Okey. Okey. Jadi ni semua memang generasi Ultraman ni kan. Apa yang saya tak sebut tadi. Jadi sebab tu Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam satu ungkapannya telah mengatakan innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah telah membahagi-bahagikan amalan sebagaimana Allah telah membahagi-bahagikan rezeki. Okey, jadi tak sama orang tu. Ada orang yang hebat dalam solat, ada orang yang hebat dalam puasa, ada yang hebat dalam mengajar dan sebagainya. Jadi setiap seorang dia kena tengok apa kehebatan dia dan dia manfaatkan. Okey. Kemudian dalil yang seterusnya ialah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran 97. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Okey, siapa yang mampu sini ialah mampu sedaya upaya. Ya, bukannya dia mampu tapi kadang-kadang ada orang dia mampu kan, tapi dia mencari helah. Duit tu dia contohnya dia bagi letak kat orang lain, jadi duit saya tak ada sedangkan ada. Kan? So bukan yang tu. Dia cuba kumpulkan untuk pergi. Bukannya dia cuba alih-alihkan supaya saya tak mampu. Okey. Okey, kemudian Allah juga membenarkan bangkai dan sebagainya bagi orang yang memerlukannya ketika darurat. Okey, jadi ini adalah dalil bahawa perkara yang haram, okey, yang tiga tadi dalil bagi perkara yang wajib tidak menjadi wajib lagi sekiranya ada kelemahan, keuzuran. Yang ini pula adalah dalil perkara yang untuk menyatakan bahawa perkara yang haram tidak lagi menjadi haram sekiranya ada keperluan yang berbentuk darurat. Okey. Boleh ya? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari sembelihan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menerangkan
satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Okey, itu yang nak diambil lah, illa matturirtum ilaihi, kecuali apa yang kamu terpaksa. Okey, dan kita memang terjemah terpaksa lah, tapi bahasa Arab dia tak lari daripada perkataan darurah. Nampak tak? Kan kita sebut kat atas tadi ad-darurah, sini pun utturirtum, asalnya ialah darurah. Ittarra yattarru ittiraran, dia adalah dia panggil apa, salah satu bentuk saraf ataupun wazan yang diambil daripada perkataan darar. Faham tak ni? Faham kalau faham tak apa. Macam makan, pemakanan, kan? Okey. Kalau mengemas kini dia ambil daripada makan tak? Tak kan? Kan? Itulah maksudnya, kalau faham tu kan. Jadi ittirar ini diambil daripada perkataan darara, tapi diletakkan alif dengan ta dekat tengah-tengah tu menunjukkan kepada tekanan yang ada. Okey, tekanan dalam bentuk darurat itu menekan seseorang. Okey. Keperluan darurat hendaklah dihadkan dengan hadnya. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha. Ini sentiasa disebut oleh para ulama. Sentiasa disebut oleh para ulama. Okey. Dan ini satu kaedah yang penting. Maknanya ini dia satu ungkapan lah yang penting yang dijadikan kaedah oleh kebanyakan ulama. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kan, maknanya sekarang ni kita ada keperluan. Kan, jadi kita pun keperluan darurat kita ada darurat. So kita pun makanlah binatang ni, ataupun bangkai ni. Okey, bila dah makan tu sedap pula kan. Maksudnya macam mana? Alang-alang kita dah ialah kalau panggang sedap, agaknya masak asam pun sedap juga kan. Jadi kita pun buat 2-3 jenis. Itu dah seolah-olah melampaui batas. Okey, melampaui had. Sedangkan darurat itu tuqaddar biqadariha, perlulah dihadkan dengan kadarnya, dengan hadnya, sekadarnya sahaja. Okey. Jika tiada darurat, wajib berhenti. Okay, bila keadaan tu bukan lagi keadaan darurat, dah bertukar daripada darurat kepada tadi kan, kepada hajiat. Okey, keperluan hajat. Okey, ataupun bertukar menjadi tahsiniyat pula, lagilah menjadi haram. Okey. Kaedah ni merangkumi dua dasar. Okey, kaedah yang kita bincang ni ada dua, kan ada dua bahagian lah kan. Pertama ialah tiada yang wajib bersama keuzuran, dan tiada yang haram bersama darurat. Okey, jika ada darurat. Okey. Jadi pertama dia bawakan, Syekh bawakan di sini contoh-contoh. Semua orang yang keuzuran, iaitu tidak mampu melakukan sesuatu daripada syarat-syarat solat atau rukun-rukunnya atau wajib-wajibnya. Okey, syarat solat, rukun solat, wajib solat. Syarat tahu kan? Syarat solat ialah benda yang wajib dibuat tapi dia sebelum solat. So kita tak panggil wajib, kita panggil syarat. Dia terkeluar, macam wuduk. Boleh tak kita semayang tanpa wuduk? Jawapan dia tak boleh kan. Jadi adakah wuduk itu sebahagian daripada solat? Jawapan dia tidak, dia berasingan. Okey, jadi itu nama dia syarat. Okey, kalau Fatihah pula, wajibkah kita membaca Fatihah? Jawapan dia wajib. Adakah Fatihah dalam solat? Jawapan dia ya. Ini apa, syarat ke wajib? Ini nama dia wajib. Okey. Dan rukun pula ialah kalau tak buat, dia tidak sah solat tersebut. Kalau wajib ni boleh lagi diganti, antara bezalah, antara perkara yang membezakan rukun dengan wajib. Rukun ni kalau tak buat tak boleh ganti lagi dah, tapi wajib boleh diganti. Macam contohnya di dalam musim haji, tidak beriktikaf di Arafah, tapi terus pergi ke Mina kan. Orang susah sangat lah ustaz pergi Arafah ni, kita terus pergi Mina, tunggu kat Mina. Macam kira kalau main bola tu tunggu depan gol kan. Bukan itu. Boleh tak dia pergi sana terus? Jawapan dia tak boleh, kerana Arafah itu adalah rukun. Okey. Dan Mina tu nama dia wajib. Tidur waktu malam di Mina wajib. Jadi kalau tak tidur di situ, dia tak boleh, mungkin panas ke apa, dia pergi tidur di Mekah, dia kena bayar dam, ataupun kena bayar kafarah lah, dam, fidyah. Okey, kemudian maka ianya jatuh daripadanya. Maksudnya kalau dia tak mampu nak membuat syarat, rukun ataupun wajib dalam solat, berkenaan dengan solat, dia tak mampu buat, jatuh daripadanya. Jatuh daripadanya maksudnya tidak wajib lagi pada dia. Okey, iaitu dimaafkan, dan dia hendaklah solat mengikut kemampuannya dalam perkara-perkara yang mesti.
Okey, perkara-perkara yang lazim. Okey, maknanya yang kalau dia tak boleh buat, dia kena buat setakat yang dia mampu. Okey, sebab tu sekarang ni sebagai contoh lah kan, orang yang sakit. Orang sakit, tangan dia apa? Tangan dia cedera. Dia tak boleh ambil air sembahyang. Betul? Okey, so boleh kena tak dia ambil air sembahyang? Dia dah sebut dah dia tak boleh ambil. Doktor pun kata tak boleh ambil sembahyang. Kan? Maknanya tangan dia sudah melecur. Boleh nak ambil sembahyang? Tak boleh kan? Tak. Kita yang tak melecur ni pun, kalau kadang-kadang kita rasa sejuk, panas kan, dia lagilah yang melecur. Okey, so boleh tak dia ambil sembahyang? Tak boleh. Jadi dia pun tak ambil sembahyang. Okey, nak ambil tayamum. Tayamum apa benda? Tangan dia tengah melecur. Macam mana? Tak boleh nak ambil tayamum pun. Sampai waktu solat, boleh solat tak? Boleh, pasal dia tak mampu tadi. Dia tak mampu. Okay, dia kalau dia tak nak, dia mampu dia tak nak, lainlah, itu berdosa. Tapi kalau dia tak mampu mendatangkan perkara-perkara tu. Okey, jadi hukum dia bertukar. Anggota lain lah. Boleh lah. Kalau tangan melecur, anggota lain kena itulah. Tapi kalau semua je melecur, lain lah. Kalau tangan saja yang melecur, muka kena apa semua, okay, dengan bantuan orang lain lah. Okay, jadi timbul masalah. Kalau yang membantu itu nurse, macam mana? Kan? Batal lah soal wuduk dia. Ambil mazhab lain lah kan. Ambil mazhab Imam Ahmad yang mengatakan tak batal. Taklah, yang pentingnya nurse pun ada yang lelaki, jadi minta nurse yang lelaki lah buat. Kalau dia merupakan mazhab Syafi'i yang mengatakan batal dengan sentuhan. Macam dia kata dia seorangan tak ada orang bantu. Kalau dia ambil tuala, basahkan dan sapukan sebagai wudu, boleh? Boleh, insyaAllah. Kerana dia dalam keadaan macam ni. Kalau dalam keadaan dia ada orang membantu, orang bantulah. Tapi kalau dalam keadaan tak ada orang bantu, dia nak gerak pun tak boleh kan. Jadi dia sembahyang dengan kadar yang ada pada dia. Maknanya dia tak boleh ambil sembahyang. Padahal yang katalah yang tak boleh kena air, tangan dia, dua tangan. Lepas tu dua tangan pun tak boleh gerak juga. Jadi takkan dia nak guna kaki, dia tak biasa kan. Maksudnya macam mana? Nampak tak? Dia benda tu sekiranya ada kepayahan, dia akan pergi kepada kesenangan, dia akan memudahkan. Saya rasa tu kaedah yang sebelum ni kan. Betul tak? Apa kaedah yang sebelum ni? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan, kepayahan dalam ibadah, dalam agama akan menghasilkan taisir, kemudahan. Okey, jadi itu yang kita nak sebutkan di sini. Solat satu benda yang wajib, fardu, sama ada kita sakit ataupun tak sakit. Dan biasanya bila orang sakit, ini masalah dia kan, dia rasa dia tak boleh solat kerana banyak yang tak sempurna. Dia kata tak ada orang nak tolong. Orang itu tak apa, dia ada adik dia apa semua tolong. Saya ni tak ada orang. Dan saya datang sini pun ada hal, kan, keluarga saya dekat Kedah, datang sini ada hal, accident. Siapa yang kenal saya pun. Jadi saya cuti lah kiranya. Cutilah, dia bagi cuti pada diri dia sendiri. Okay? Sedangkan dia tidak digunakan cuti. Yang boleh cuti untuk solat ialah wanita yang datang haid sahaja, okay? Dan juga wanita yang datang nifas. Macam ni, dia hukum mana? Haid ke nifas? Yang lelaki tu lah kan, dia tak boleh. Jadi dia kena buat mengikut kemampuan. Sebab tu kalau tengok di sini, seorang yang keuzuran, iaitu tidak mampu melakukan sesuatu daripada syarat-syarat solat atau rukun-rukunnya, dia tak boleh berdiri, tak boleh apa semua kan, okey, tapi masih lagi boleh baca Al-Fatihah kan, dia boleh baca, boleh sebutlah, lidahnya boleh gerak lagi, dan wajib-wajibnya, maka ianya jatuh daripadanya, maksudnya dia dimaafkan. Dan dia hendaklah solat mengikut kemampuannya dalam perkara-perkara yang mesti. Perkara-perkara yang lain yang dia boleh buat, dia kena teruskan. Okey, jadi ini adalah fik bagi orang yang berada dalam keuzuran. Biasanya orang yang sakit lah, biasanya. Okey, jadi bagus sebenarnya kalau kita boleh boleh apa, kalau ada rakan-rakan yang ada buku-buku tentang tu, buku tentang apa dia, tata cara sembahyang orang sakit kan dan sebagainya. Bagus juga kalau kita buat ziarah dekat hospital kan. Hospital satu tempat yang biasanya tidak diziarahi oleh mubaligh Muslim, diziarahi oleh mubaligh Kristian kan. Jadi siapa yang rajin, yang ada kesempatan tu pergilah.
Kan saya tak katalah siapa-siapa, tapi siapa yang boleh pergi gerakkan benda tu, pergi. Dan saya rasa kalau pergi untuk nak bagi buku, kan doktor tak marah kot. Kan nak bagi semangat, tapi nak doakan, kata boleh tak saya doakan untuk awak? Kan boleh. Rasanya semua orang nak minta kan. Okey, ada seorang kawan tu dia masuk dia Chinese Muslim. Dia masuk hospital, apa sakit dia sebut tapi tak ingat. So lama jugalah. Jadi datang mubalik Kristian lah. Kan, can we pray for you? Dia kata yes. Dia orang pun pray lah untuk dia. Kan, lepas tu dah habis tu, can I pray for you? Kan, dia cakap pula pada kawan tu. Kan, so dia doa lah dengan doa supaya dia orang dapat hidayat apa semua kan. Kalau orang macam tu tak apalah, dia ada kefahaman, jadi dia biarkan orang tu nak doa lah. Tapi lepas tu dia pula doa, dan dalam doa dia ada dakwah kan kepada mubalik Kristian tu. Jadi yang pentingnya bila kita dengar yang tu, kisah ni, kita faham yang mereka bergerak untuk sampaikan. Jadi kita pun kena fikirkan jugalah untuk membantu spiritual rakan-rakan kita yang ada di mana, di hospital, dan juga yang bukan Muslim pun tak apa. Kita pergi minta izin lah kan, boleh tak saya jelaskan tu, boleh tak saya tolong apa-apa. Okay. Baik, teruskan. Begitu juga puasa. Ini contoh yang kedua. Orang yang keuzuran, iaitu tidak mampu melakukannya secara berterusan, seperti orang tua yang tiada kuasa, yang tidak mampu, dan orang sakit yang tidak boleh sembuh. Okey, orang tua yang tidak berkuasa untuk puasa, dan orang sakit yang tidak boleh sembuh. Sakitnya tak sembuh. Kalau dia mungkin berada di tahap yang kritikal dalam gastrik, bila dia puasa, bahaya. Puasa je mesti pengsan, puasa je mesti masuk hospital. Jadi kalau doktor rasahkan bahawa dia tu tak boleh puasa, maka dia tak boleh puasa. Mereka boleh, kalau dah tak boleh puasa, apa mereka kena buat? Mereka boleh berbuka, maksudnya tidak berpuasa, dan melaksanakan kafarah dengan memberi makan seorang miskin setiap hari. Memberi makan seorang miskin setiap hari. Okey, ini yang dibuat oleh Anas radhiyallahu anhu bila setahun rasanya sebelum beliau meninggal dunia. Dan beliau tak boleh puasa, dan beliau telah membuat makanan untuk 30 orang dan dijamukan kepada 30 orang miskin. Okey, daripada sini datangnya khilaf ulama. Kita pun dah masuk bulan Ramadan ni, banyak soalan ni keluar. Perselisihan ulama berkenaan dengan berapa banyak yang kita nak bagi makanan kepada orang miskin, fidyah tu. Jadi pandangan pertama, mesti makanan. Nak bagi fidyah mesti makanan. Dan makanan itu ialah makanan yang boleh dimakan, yang telah dimasak. Okey, seperti yang dibuat oleh Anas dan lain-lain di kalangan para sahabat. Okey, so kalau katalah kita nak satu set makanan tu berapa? Kalau kita buat mungkin murah sikit lah kan, tapi kita tengok janganlah pergi jangan pergi restoran yang kelas-kelas tu kan, yang biasalah, yang biasanya kita biasa makan kan. Okey, tapi nasiblah kalau kita biasa makan dekat Meridian ke mana, kira harga tu lah kan. Okey, so katalah yang biasa. Yang biasa berapa? Saya rasa dalam RM5 tu dah boleh lah kan, lebih kurang lah. Maknanya mungkin RM3 pasar malam lah kan. RM3 dah dapat, RM3.50 ke dapat? Dapat nasi ayam. RM1.50 dah dapat air. Okey, lebih kurang lah. So RM5 tu adalah untuk satu kali makan. Itu adalah fidyah untuk hari yang pertama. Berapa hari fidyah? 10 hari. 10 kali 5 lah. Itu yang terbaik. Tapi yang terbaik lagi ialah buat makan, bagi kat orang makanan. Kalau tak boleh, bagi pada pihak-pihak ataupun mana-mana tempat yang ada orang miskin yang dijaga oleh mereka. Kita bagikan duit ataupun kita bagikan bekalan makanan untuk dia masakkan, atau bagikan duit untuk dia beli makanan pun boleh juga. Itu yang terbaik lah. Tak boleh yang tu pergi pada yang kedua. Yang kedua ni ada khilaf, iaitu kita bagi apa? Bagi makanan bahan mentah. Okey, bahan mentah. Sebahagian ulama mengatakan bahan mentah itu mestilah bahan mentah yang full set lah. Kan, maknanya kalau jangan bagi beras je. Mana ada orang makan beras saja. Kan? So beras sikit dengan apa? Beras masak dengan apa? Inilah beras makan dengan apa? Satu set tu. Okey. Yang ketiga ialah beras itu sahaja. Yang ketiga ialah beras itu sahaja. Dan di sini ada khilaf pula. Ada yang mengatakan, setakat yang saya ulang kaji lah, ada yang mengatakan 2 cupak, ada yang mengatakan 1 cupak. Okay? Jadi
bila masalah khilaf ni kita masih lagi berlapang dada. Siapa nak buat yang terbaik, buatlah, kan, itu yang lebih baik. Siapa tak boleh buat, maka dia buatlah yang mana-mana antara yang dinyatakan oleh para ulama. Okey. Orang yang keuzuran tidak mampu berpuasa kerana sakit yang boleh sembuh. Beza kan antara sakit yang tak boleh sembuh dengan sakit yang boleh sembuh. Atau bermusafir, mengembara. Dia boleh qada semula bila keuzurannya hilang. Yang dia boleh buat ialah dia kena qada, iaitu puasa juga. Bila dia tak musafir lagi dah. Okey, bila dia dah balik mukim, ataupun bila sakit dia dah hilang. Okey, maknanya sakit kat sini bukan yang tahap kritikal lah, bukan yang berterusan sakit. Ada kadang-kadang kita sakit hati contohnya kan. Sakit hati berapa lama? Sakit hati tak masuk kan. Sakit jantung masuk. Kan kalau puasa tu menyebabkan jantung kita berdegup semacamnya. Okey. Dia tak puasa okey. Dia puasa je dia macam okey, kalau anak saudara saya masa kecil tu dia kata macam wiper. Kan? Macam wiper. Adik dia sakit lah, adik dia ada masalah jantung. Jadi kalau adik dia sakit tercungap-cungap, dia kata, dia cakap lah, "Wan, adik bernafas macam wiper." Dia kata jantung adik macam wiper, laju gitu. Tapi dah sihat lah, alhamdulillah. Okey. Kat sini yang dia boleh buat ialah bila hilang sakit, dia kena ganti. Okey, dan timbul masalah kan? Masalah puasa juga. Kalau dia nak dia tak ganti sampai datang Ramadan yang seterusnya, macam mana? Apa dia kena buat? Nak jawab, kena tengok dua keadaan. Keadaan pertama ialah dia tak ganti kerana ada sebab. Dia tak ganti kerana dia on off sakit. Bila nak ganti je sakit kan. Bila dah lega sikit, nak rehat sikit, nak ganti sakit. Dan macam-macam lagi lah, dia musafir apa semua. Jadi bila kesibukan yang ada tu menyebabkan bila sampai Ramadan yang seterusnya dia tak sempat. Yang ni dia kena buat apa? Bila habis Ramadan tu dia kena ganti je, qada sahaja. Okey. Manakala seorang lagi yang dia sengaja, dia mampu untuk ganti, tapi dia sengaja tak ganti sampai datang Ramadan. Okey, ada beberapa riwayat daripada Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah, okay, yang mengatakan dia kena ganti dan bayar fidyah. Okey, fidyah itu berapa? Satu cupak ataupun 2 cupak lah. Okey, tapi tidak ada gandaan. Maknanya kalau dia dah tinggal yang tu ialah 5 tahun lepas. Berapa kali kena ganda, tak ada gandaan. Okey, fatwa dekat sini pun saya rasa kalau tak silap fatwa Ustaz Zakat ke mana kan, bila dia ada soalan-soalan begitu, mereka mengatakan tak perlu gandaan. Apa pun itu adalah perbincangan fiqh, yang mana kalau ada orang kata kena ganda pun, okey, kita pula ambil kata yang tak kena ganda, tak ada masalah. Dia boleh ambil yang tu kalau dia nak, dan kita pun boleh ambil yang ni. Masih lagi fleksibel untuk kita untuk memilih mana-mana yang kita rasakan lebih kuat. Okey, selesai masalah puasa. Kemudian orang yang tidak mampu menunaikan haji dengan keuzuran badannya. Okay. Jika dia rasa keuzurannya akan berakhir, dia boleh tunggu dan tangguhkan haji. Maknanya keuzuran badan ni, badan dia tak mampu. Dia ada duit, tapi dia tak mampu untuk pergi, tak mampu, okay, tak sihat. Namun jika dia rasa keuzurannya akan berterusan, dia boleh menghantar orang lain untuk melaksanakan haji bagi pihaknya. Okay, dia sakit yang memang tak boleh dia nak bergerak dalam haji ni. Kerana kita kena ingat, haji ni bukan bergerak datang ke kelas. Dia gerak dalam bentuk yang cukup ramai, okay, dan memang kadang-kadang memerlukan bukan sebut strategi, bukan strategi, memerlukan apa? Stamina. Okay. Strategi nak main bola kan. Okay, kita kesan dengan FIFA ni kan. Okey, apa dia? Sebab itulah Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan haji. Nabi sebutkan bahawa haji adalah jihad bagi golongan wanita. Okay, kerana yang akan susah biasanya dalam pergerakan yang banyak ni ialah wanita, berbeza dengan lelaki secara umum lah. Secara umum, fizikal wanita dengan fizikal lelaki tak sama. Okay, saya pernah tengok dah dengan mata kepala saya sendiri bila pergi haji yang berapa tahun lepas 2 tahun lepas, hajinya haji ekspres lah kan. Haji dalam berapa hari 10 hari ke, tak ingat berapa hari, 10 hari 11 hari itulah, tak lama. Okay, jadi haji ni memang kena jalan banyak lah.
Okay. Kita memang duduk dekat sekali dengan, antara yang dekat lah dengan jamrah tu tak ada masalah. Tapi bila nak habis 2 hari di Mina ataupun 3 hari di Mina tu, nak bergerak kan, dia kena jalan jauh kan. Dia sebenarnya kalau hari biasa 10 minit sampai dah. Tapi kalau hari tu dia jadi berjam-jam. Yang 10 minit tu mungkin jadi 5 jam. Kira baiklah tu kalau 5 jam. Kalau jadi 10 jam tu kira okey lagi lah kan. Kalau esok pun sampai lagi letih. Ya. Kena jalan kaki. Dan saya nampak ada seorang tu memang dia pergi sekali dengan satu rombongan lah, suami isteri, memang dengan kepanasannya apa semua kan. Isteri dia sakit kaki lah, tapi okey lah alhamdulillah lepas tu. Jadi memang ada sebelum tu ada seorang ustaz juga, dia nak pergi tapi dia tak berapa sihat kot kan. Jadi saya bila terfikir yang tu kan, saya kata kalau dia tak pergi pun bagus lah kan, rombongan tu lah kan. Kalau rombongan lain yang tak express tak apa. Express ni maksudnya dia express, dia compress. Maknanya dia ambil yang wajib ya. Okey, maknanya pergi pun kira esok dah 1 hari sebelum Arafah. Hari ke-8 tu baru sampai sana kan. Lepas tu balik pun kira 2 hari lah lepas 11, 12, 13 kan. 15 tu dah balik dah kot, ataupun 16 tu dah balik ke sini lah, sampai sini lah. Kira orang pertama lah jejak kaki di Malaysia. Itulah lebih kurang. Okay. Jadi itulah saya nak cerita bahawa haji memang perlukan kepada kekuatan fizikal. Sebab tu dinasihatkan sesiapa yang ada duit kan dan ada kekuatan, hendaklah dia buat haji masa dia muda. Okay. Jangan dia kira macam kadang-kadang pemikiran kita kan, kita nak, yalah haji kan, siapa yang dapat haji mabrur kayaumi waladathu ummuh, seperti hari yang ibunya melahirkannya, tak ada dosa kan. So dia kata kalau sekarang ni kan, kata sekarang ni buat haji, nanti macam mana? Dosa banyak lepas tu kan. Jadi eloklah dia punya sifir dia tu, lebih baik buat dosa dulu kan. Nanti bila dah umur berapa nanti dah kemudian barulah buat haji. Ini kiraan yang tak betul. Kiraan yang tak betul. Okey. Kerana kita kena ingat, haji ni dia wajib bila ada kemampuan yang berbentuk duit dan juga fizikal. Dia bukannya haji yang kita boleh lewatkan. Sebab tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ada kemampuan, dia tak buat haji, pilihlah untuk mati sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Nampak tak? Pilihlah untuk mati sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Dia kena buat. Orang yang ada mampu, dia kena kata 2020 baru boleh. Tak mampu lah tu. Itu tak mampu lah. Kalau mahram tu Ustaz, macam mana? Itu tak mampu lah. Jangan fikir mampu tu ada duit. Dan dia ni dia man istata'a ilaihi sabila, siapa yang dapat sabil, maknanya boleh pergi ke sana. Jadi kalau dia mampu sekarang, tapi disebabkan kena masuk dalam apa dia panggil ni, waiting list 2020 kan, dia nak tunggu 2020 tu, wawasan tu baru dia pergi kan. Bukan dia tunggu, tapi dia ditahan sampai kerana banyak sangat ni. Okey, jadi dia dikira tak mampu. Tapi saya rasa dia boleh cubalah. Dia sebenarnya banyak lagi cara lain untuk dia dikedepankan. Biasanya yang saya tahulah pengalaman sikit, kalau dalam tabung haji, kalau duit kita dah penuh, mungkin asal tulis 2020, tapi dia boleh bertukar anytime tahun ni pergi. Betul tak? Okay? Tapi kalau memang duit kita pun tak penuh lagi kan, saya tengah kumpul ni, memang dia takkan panggil tahun ni pasal duit tak penuh. Jadi dia antara tipsnya, kalau nak pergi cepat, duit tu kena penuh kat situ. Okey. Namun jika dia rasa bila dia rasa dia tak boleh nak laksanakan, dia boleh wakilkan. Dia boleh wakilkan haji untuk orang lain. Ini satu perbincangan lain. Okey. Haji badal dia panggil kan. Okey. Haji badal ni dia ada perbincangan yang agak serius jugalah di kalangan ulama. Adakah haji badal ini maksudnya sekadar memberi duit, sekian-sekian yang biasa orang bagi, ataupun memberi duit yang membolehkan orang tu buat haji? Mana satu? Faham tak? Maksudnya sekarang ni kita biasa dengar berapa badal? Berapa? 3,000 kan? Okay. Orang daripada Malaysia, dia nak pergi sana 3,000. Sampai ke? Tak sampai. Naik kapal pun tak sampai. Betul tak?
Jadi sebenarnya kalau ikutkan, samalah dengan seorang yang pergi tu. Seorang tu kalau dia pergi, iaitu berapa ribu? Berapa sekarang ni? 10 ribu. Tapi mungkin kalau dia nak bagi orang kat sana buatkan, lain lah. Orang kat sana buat mungkin tak sampai pun 3,000, 1,000, 2,000 dah cukup dah untuk buat haji tu. Okay? Jadi perbincangannya luas lah kat situ. Tapi tak apa. Yang penting kita faham, kalau ada keuzuran yang tak boleh membenarkan dia buat haji, dia boleh secara berterusan, secara berterusan dia boleh wakilkan pada orang lain. Ini untuk haji sahaja. Jangan tengok, oh kalau haji boleh, solat pun boleh, okay, puasa pun boleh. Tak. Dia haji tak apa. Zakat tak ada masalah. Okay? Boleh juga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridhi haraj. Tidaklah menjadi salah kepada orang buta, dan tidaklah menjadi salah kepada orang yang tempang, dan tidaklah menjadi salah kepada orang yang sakit. Okey, kalau baca lagi ayat tu, untuk apa? Tidak melakukan sesuatu amalan, okey, yang difardukan ataupun diwajibkan. Jadi ada uzur kat sini, sama ada buta ataupun a'raj ataupun yang marid. Okey. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan perkara ini merangkumi, ayat ni dia bunyi begitulah, seolah-olah 3 kelompok ni kan. Tapi dia sebut perkara ini merangkumi semua ibadah yang tertakluk kepada penglihatan atau kesihatan atau kesempurnaan anggota badan, seperti jihad dan sebagainya. Okey. Dia ayat ni dia macam khusus, tapi sebenarnya dia umum. Siapa yang ada kelemahan ini, dia dimaafkan. Sebab tu Amr bin Jamuh, kalau tak silap saya, radhiyallahu anhu, dia seorang lelaki yang tempang. Okay, jadi dia nak jihad, anak dia tak bagi. Kemudian dalam peperangan yang pertama, perang apa? Perang Badar kan. Okay, perang yang kedua, dia nak jihad juga, anak dia tak bagi juga. Pasal ayah, tak apalah, ayah tak perlulah. Jadi dia pergi jumpa Nabi SAW dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, kali pertama dia orang tak bagi, kali kedua aku nak pergi juga. Dan dia kata, aku nak, tengok semangat dia, aku nak pijak, berjalan dalam syurga dengan kakiku yang tempang ini. Tempang-tempang pun nak perang kan. Okay? Jadi Rasulullah pun benarkan dia. So bila dia benarkan, akhirnya dia mati syahid. Dan Nabi SAW memberitakan bahawa Rasulullah melihat Amr bin Jamuh berjalan dengan 2 kaki yang sempurna. Okay? Sebab tu kat dunia ni, segala kelemahan fizikal yang ada kat dunia, kat akhirat tak ada. Sebab tu ada hadis yang seorang wanita tua tanya kan, ya Rasulullah, boleh tak saya ni masuk syurga? Nabi kata apa? Nabi kata tak boleh. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua. Ini gurauan Rasulullah SAW. Tapi orang tu mungkin dia serius sangat kan, jadi dia menangis. Jadi Nabi panggil balik, Nabi mengatakan, engkau akan masuk syurga dan engkau akan menjadi muda kembali. Okey. Menurut dasar inilah disyaratkan kuasa, kemampuan dalam setiap yang wajib. Maka siapa yang tidak berkuasa, Allah tidak mempertanggungjawabkannya. Panjang ayat ni, panjang perkataan ni. Mempertanggungjawabkannya sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Okay, so kena ingat, benda yang wajib berkait rapat dengan kuasa kita untuk melaksanakan perbuatan itu. Kalau tak mampu, tak mampu. Okay. Okey, disebabkan inilah Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau dia mampu dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, penjelasan, dia kena jelaskan, ini tak boleh. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Okay, hadis ini memang hadis yang sahih riwayat Muslim dan lain-lain, merupakan menjelaskan kepada kita bahawa kewajipan itu adalah tertakluk kepada kemampuan kita, kuasa yang ada pada kita. Sebab tu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Perkara yang menunjukkan kecantikan Islam seseorang itu ialah dia
meninggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Faham tak apa yang saya nak cakap ni? Sekarang ni kadang-kadang kita, bila kita dah bercakap tu, kita bercakap apa yang orang wajib buat, kita tak cakap apa yang kita wajib buat. Dan biasanya yang kena ialah pemerintah lah, kan? Pemerintah lah, ketua kampung lah, tak buat kerja, tak buat tu, bos kita lah, kan? Macam-macam, semua kena. Okay, kalau dekat universiti, VC lah kena, kan? Apa VC ni gini kan? Itu hal dia buat lah. Hal kamu ni, kamu bersyarah, kamu dah buat ke kamu punya ni? Yang pelajar ni dah belajar betul-betul ke? Tak pun, kan? Okay? Jadi itu yang penting. Siapa yang mampu, kemampuan itu berbeza. Okay? Falyughayyirhu biyadihi, ini adalah kepada pemerintah. Okay, nama pemerintah tu dia berbeza-beza lah, daripada atas sampailah yang ke bawah, sampailah kepada ayah dalam sesuatu keluarga, bapa dalam satu keluarga. Okay? Yang kedua, bilisanihi, dengan lisan. Ini adalah untuk siapa? Untuk ulama, kan? Ulama dia nak keluarkan, macam boleh kot saya sebut, kalau JAKIM, dia ada kuasa ke? Dia ada kuasa untuk menjelaskan, tapi dia ada kuasa untuk tangkap? Saya rasa tak kot. Dia perlu kepada bantuan lain lah, polis agaknya, untuk tangkap tu. Dia sini nak tangkap tak boleh. Dan yang ketiga, untuk dengan hati, biasanya adalah untuk rakyat. Rakyat dia tak boleh, bukan kita tak dilantik dan kita pun tak dibenarkan untuk nak menegur cara begitu terang-terangan. Maka dengan hati sahaja, doakan yang lebih baik. Okey. Tapi kena ingat, kalau kita dah jadi pemerintah, janganlah kita ikut cara rakyat dalam mengubah kemungkaran. Kita ni dah jadi pemerintah dah, nampak kemungkaran dalam hati je dah, kan? Macam mana? Boleh tak? Tak boleh. Okay? So dia tak boleh, dia jadi salah kalau gitu. Okay? Setiap seorang dia ada cara dia untuk nak memberi penjelasan, mengingkari kemungkaran. Okay. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya, sekadar yang dia mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar yang mampu yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Artinya kat sini, dari sudut nafkah sendiri pun, nafkah berbeza. Tak sama nafkah yang perlu diberikan oleh seorang suami dengan rakannya. Okey, seorang suami yang lain. Maknanya seorang isteri tu tak boleh kata, contohnya bila biasanya dah dekat dengan raya nanti, akan berlakulah pertukaran, kan, kat rumah tu. Banyak macam ditukarnya, kan. Okey. Jadi kalau seorang tu dia nampak jiran dia tukar macam-macam, adakah dia pun wajib tukar? Wajib tuntut pemimpin rumah dia, iaitu suami dia, tukar? Jawapannya tak. Tengok kepada kemampuan. Okey. Kalau dia tak mampu, tak boleh. Okey. So setiap seorang dia tengok saiz baju dia lah. Jangan beli saiz baju orang lain. Okay. Kemudian Nabi SAW bersabda berkaitan perkara wajib dalam harta, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakanlah dengan dirimu, kemudian dengan orang yang kamu tanggung. Okey. Kemampuan. Okay, dari sudut kemampuan, kita kena mulakan dengan diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita teruskan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Okay, sebab tu kalau kita perhatikan, membuat kebaikan untuk keluarga kita dengan membuat kebaikan untuk keluarga orang lain, manakah yang lebih Allah cintai? Untuk keluarga kita. Tapi dari sudut apa? Kering. Dari sudut glamour, mana yang lebih glamour? Kalau kita bagi orang lain, glamour lah, kan. Oh, dia bagilah, kan. Tapi keluarga tak. Sebab tu Nabi SAW menasihatkan kita melalui nasihat kepada seorang sahabat Nabi, kan, apabila sahabat itu bertanya kepada Nabi untuk membebaskan seorang hamba yang dia miliki lah.
Jadi Nabi mengatakan, berikan hamba itu kepada makcik kamu. Okay? Jadi ada dua. Satu apa? Ada, kamu akan dapat banyaklah. Satu akan dapat silaturahim, merapatkan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, dapat pahala memberi nafkah. Maknanya hibah lah, menghadiahkan. Kalau hanya membebaskan saja dapat satu pahala. Tapi kalau buat benda itu dapat dua pahala. Okey. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Tanggungjawab yang paling asasi diri kita sendiri. Lepas itu keluarga kita, lepas tu barulah masyarakat. Dan kalau setiap seorang dia jaga diri dia, dia jaga keluarga dia, insya-Allah tak ada masalah. Tapi dia akan berlaku masalah sekiranya kita mula jaga orang, kan? Diri kita tak jaga, keluarga kita pun tak jaga. Kita akan dapatlah prestige, glamour dan sebagainya. Tapi tanggungjawab kita abaikan. Termasuk di dalam dasar ini juga kafarat yang tersusun. Jika tidak mampu dibuat yang tertinggi, dia berpindah kepada yang rendah sedikit. Kafarat yang tersusun ni apa dia? Bentuk-bentuk kafarah yang kafaratul zihar. Kafarah zihar. Zihar ni apa dia? Menyamakan isteri dengan ibu ataupun dengan keluarga lah, kan? Apa ayat dia? Dalam surah apa? Siapa ingat? Mujadilah ke? Cuba cari sekejap. Juzuk 25, 27. Kalau tak silap saya lah, dalam surah Al-Mujadilah dia sebutkan Juzuk 28. Okey, dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-2 dan 3. Fatahrir ayat yang ke-3. Okey. Bahasa Inggeris pula sini, kan? Boleh faham kan? Fatahriru raqabah. The penalty in that case is the freeing of a slave, membebaskan seorang hamba min qabli ayatamassa, sebelum mereka, before they touch each other. Okey, kemudian faman lam yajid, ayat yang keempat, siapa yang tidak mampu, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, must fast 2 successive months. Okey, 2 bulan yang berterusan. Letih ni. Okey. Kemudian faman lam yastati', siapa yang tak mampu juga, fa it'amu sittina miskina, dia kena beri makan kepada 60 miskins. Okey, 60 orang miskin. Ini adalah antara contoh dia panggil apa? Kafarah yang murattabah, yang disusun. Kita tak boleh pergi pada yang last sekali. Kita kena start dengan atas tu. Kalau tak boleh, barulah pergi kepada yang bawah sikit ataupun yang seterusnya. Dia bukan pilihan, dia bukan kafarah yang kita boleh pilih, tapi kita kena ikut susunan. Okey. Okey. Keuzuran bagi menghadiri Jumaat dan jamaah juga termasuk dalam dasar ini, seperti mana ia masuk dalam dasar sebelum ini. Ya. Sekarang ni Jumaat boleh tak sembahyang kat rumah? Tak boleh. Jumaat mesti sembahyang dekat masjid. Jamaah boleh tak sembahyang kat rumah? Khilaf. Ada kebanyakan ulama ataupun sebahagian mengatakan jamaah adalah wajib. Ada yang mengatakan sunat muakkadah, dan ada yang mengatakan syarat. Ada juga syarat sah untuk solat tu kena berjemaah, macam Ibn Taymiyah rahimahullah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan wajib. Kebanyakan pula mengatakan sunat muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i rasanya sunat muakkadah sahaja. Apa pun, katakanlah bagi yang mengatakan wajib berjemaah di masjid, apakah alasan ataupun keuzuran yang membolehkan dia tak solat di masjid? Apa dia? Sekiranya wujud keuzuran yang diterima oleh agama. Contohnya dia sakit, dia tak boleh gerak dan sebagainya, maka dia boleh sembahyang di rumah. Okey. Termasuk dalam dasar ini seperti mana ia termasuk dalam dasar sebelumnya. Dasar sebelum ni saya rasa mungkin kaedah yang sebelum ni lah, al-masyaqqatu tajlibut taysir, iaitu apa dia? Kepayahan akan menghasilkan kesenangan ataupun kemudahan. Seterusnya, keperluan darurat pula
membenarkan bagi orang yang berihram untuk melakukan perkara yang dilarang, mahzuratil ihram, biasa disebutkan begitu. Siapa yang buat ihram, kalau dia ada darurat, dia boleh langgar pantang larang ihram. Okey, contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya seorang sahabat Nabi yang banyak kutu kan. Banyak kutu. Okey, sehingga bila dibawa kepada Nabi, kutu dia tu dah sampai jatuh dah. Banyak. Okey. Jadi Nabi mengatakan, aku tak sangka pula kan, sakit engkau sampai tahap ni. Okay, jadi Nabi mengatakan cukur dan bayar fidyah. Okay, cukur dan sembelih seekor kambing. Okay, so dia boleh disebutkan di sini, namun dia perlu membayar fidyah untuk menampung apa yang terkurang. Okay, iaitu dia telah melanggar pantang larang ihram. Ianya juga masuk dalam perbincangan sebelum ini. Saya rasa perbincangan sebelum ini maksudnya ialah yang ketiga tadilah. Kesusahan itu akan menghasilkan kemudahan. Okey, faham ya kat sini? InsyaAllah. Begitu juga dengan dibenarkan solat bersendirian dalam saf jika tiada tempat dalam saf yang di depan. Ini kerana ini satu perbincangan fiqh lah. Setengah ulama mengatakan sembahyang seorang-seorang kat belakang saf tak sah, berdasarkan beberapa hadis lah. Tapi kalau mengikut kaedah ini, sembahyang kat belakang seorang-seorang boleh kalau dah ada tempat, tak ada tempat nak masuk. Kalau kat Malaysia ni rasanya saf tu 2 orang masuk pun boleh kan. Pasal saf dia agak renggang sikit kan. 3 pun tak apa kan. Start 5 tu masuk 1 kan. So kalau ada 20 boleh masuk 4 orang. Kan lebih kurang lah. Okay, tapi secara umumnya sekiranya dah tak ada tempat dah, dia nak solat kat mana? Okay, dia boleh solat di belakang, kerana jika perkara-perkara wajib yang lebih besar daripada memasuki saf pun boleh dimaafkan jika ada keuzuran secara ittifaq, secara sepakat oleh para ulama, maka memasuki saf lebih-lebih lagi lah boleh dimaafkan. Faham tak? Sekiranya ada benda-benda yang wajib yang lebih besar daripada masuk saf pun boleh dimaafkan. Contohnya apa? Ambil wuduk untuk semayang. Okay, orang yang tak mampu ambil wuduk untuk semayang, boleh tak dia tak ambil wuduk? Boleh, dia kena ambil tayamum kan. Tapi tayamum pun dia tak mampu juga, boleh tak dia tak, katalah dia melecur seluruh badan tapi dah agak baik dah, koma lepas tu hidup balik apa, sedar balik semula, tapi masih lagi doktor kata air tak boleh kena, debu lagi tak boleh kena. Debu nak cabut macam mana kan? Contohnya kalau kena, okay, lagi tak boleh. So dia kena semayang tak? Tetap kena semayang. Okay, jadi dalam kes tu, benda yang kewajipan yang besar-besar pun boleh jadi dimaafkan, apatah lagi okay, masuk saf ini satu kewajipan, tapi kalau banding dengan kewajipan yang lain, kewajipan lain tu jauh lebih besar lagi daripada kewajipan masuk saf. Faham tak? Okay? Jadi di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menggunakan qiyas aula. Kita 2-3 orang lagi boleh masuk. Kalau kita mencelah juga suruh, kita macam mana? Macam orang tahu dia boleh berapat lagi saf depan. Kita celah antara dia seeloknya kena beri penjelasan dululah. Okay, kerana biasanya benda-benda gini bila tak ada penjelasan, orang akan anggap itu dah cukup baik dah. Itulah dia sunnah kan, berada dalam saf. Ya, orang anggap macam tu. Kita pula faham berada dalam saf tu mesti rapat. Jadi yang tu mereka tak faham. Bila mereka tak faham yang tu, kalau kita terus datang dan buat, kita praktikkan terus tanpa memberi penjelasan, takut dia akan menimbulkan masalah lah. Paling kurang masalah untuk kita lah, paling kurang kan. Okay? Jadi kat situ seeloknya dibincang benda tu, dibincangkan dahulu secara ilmiahnya ringkas lah. Mana kita pergi kat masjid tu, kita cerita tentang saf dan sebagainya, apa hadis Nabi, macam mana kita tunjukkan, bincang. Dah lama dia boleh terima, alhamdulillah laksanakan. Okay? Jadi itu yang perlu dibuat. Saya rasa sebelum kita praktikkan sesuatu, kita jelaskan dahulu. Kerana kalau kita tak jelaskan, dia akan banyak timbul masalah, timbul fitnah balik lah.
Ni orang ni buat tak ada adab, tiba-tiba dalam sembahyang tolak kita. Dia kan jadi gitulah. Dia tak fikir, oh ada ruang. Dia tak fikir itu. Pasal dia kata ni dah dalam saf lah ni. Rapat-rapat buat apa nanti nak apa? Bila nak rakaat terakhir tu kan kita nak cendong nak condong kan. Kalau kita rapat sangat condong nanti sakit nanti. Itu fikrah orang Melayu kan, betul tak? Okey. Jadi kita mengatakan nak condong tu kalau boleh condong, kalau tak boleh condong tak payah condong. Betul tak? Okey. Jadi kalau semata-mata nak condong, kita renggangkan saf kita. Dah masalah kerana Nabi Allah sebutkan kita perlu berada dalam saf kan, seperti bangunan bunyanin dia sebutlah dalam Quran tu, seperti para malaikat ke, ataupun seperti bangunan yang tersusun kan. Okey. Jadi itu yang perlu kita ajarkan dahulu. Kalau kita dah ajar yang tu, saya rasa tak ada masalah sangat, insya-Allah. Macam juga sembahyang tarawih 20 dengan 23 dengan 11. Kalau kita huraikan tak ada masalah. Tapi saya pernah dulu masa saya kecil-kecil, agaknya isu tu timbul lah. Ada imam masjid tu kata sembahyang tarawih kena sampai habis. Kalau sembahyang sampai tengah tu 10 tu macam tak macam tak sempurna lah kira. Okey, dia marah pasal apa? Marah pasal memang bila 10 ramai yang balik kan. Jadi daripada katalah berapa saf tu dekat Kelang sana, ada berapa saf dalam 5 ke 7 8 saf tu, bila 10 je kan dia akan jadi 3 saf dekat depan tu. Jadi dia mungkin tension sikit kan, kenapa orang tak ikut dia sampai habis. Okey. Tapi kalau kita huraikan elok-elok, saya rasa lama-lama masyarakat boleh terima yang 11 itu lebih, satu, menepati sunnah, yang kedua lebih ringan untuk ataupun lebih mudah untuk masyarakat kan. Kerana biasanya kalau 23 akan dibuat dalam bentuk yang laju. Kecuali kat Mekah memang dia ada adat dia 23 tapi dia tak laju. Kita dah lah 23. Betul ayat lazim yang juzuk 30 pula kan, dia lagi laju lah. Kalau dia ambil ayat lazim, ayat lazim yang Ar-Rahman 'allamal Quran kan, dia buat satu muka surat, jadi tak laju sangat. Jadi yang belakang tu pun dia rasa tenanglah sikit. Okey, tapi kalau kita dapat huraikan tu, saya rasa banyak yang akan terima. Macam juga sekarang ni saya nak ceritakan seperti antara dua khutbah hari Jumaat. Antara dua khutbah sebelum ni ada apa? Dan bahkan masih lagi ada di setengah-setengah masjid salat kan, salawat kan, Allahumma salli ala Muhammad, salawat kan. Kan antara dua khutbah tu bila khatib duduk sekejap tu, apa Tok Bilal kata? Selawat kan? Saya pun tak ingat apa dia baca, pasal dah lama tak ada tu kan. Tapi dekat masjid UKM sendiri yang dulunya begitu kan, satu ketika tiba-tiba tak ada. Oi, dah jadi Wahabi ke apa ni kan? Tiba-tiba tak ada, betul. Okey, dan ada satu masjid lain, section dekat Bangi tu, section 4 tambahan, section 4 yang atas, tambahan bawah kan, yang atas tu, yang surau yang dah jadi masjid tu pun saya rasa tak ada. Dia tak ada lagi dah selawat-selawat tu. Okey, sedangkan di setengah-setengah masjid dia macam meriah lah kan, bila berhenti tu, dia macam kira nak ambil itulah masa dia untuk nak dia sebut selawat ke atas Nabi. Jadi benda tu dengan huraian dia akan hilang sikit. Bid'ah khurafat dengan huraian dia akan hilang sikit demi sikit, insya-Allah. Okey. Kaedah yang kelima ni macam besar sikit daripada kaedah yang keempat, tapi kita teruskan saja sampai masa tamat. Asy-syari'atu mabniyatun ala aslain al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syariat terbina di atas dua dasar. Pertama, keikhlasan kepada Allah, dan kedua, mutaba'ah terhadap Rasulullah, ikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ini saya rasa benda yang jelas, cuma diletakkan sebagai untuk kita peringatan, dan semoga kita dapat melaksanakan benda ni dengan baiklah. Dua dasar ini merupakan syarat bagi semua amalan agama yang zahir, seperti ucapan lisan dan amalan anggota badan, serta amalan agama yang batin seperti amalan hati. Okey, maksudnya kat sini di sisi ahli sunnati wal jamaah,
amalan ibadat terbahagi kepada dua. Amalan yang fizikal dan juga amalan yang spiritual. Okey, ataupun secara senangnya zahir dan batin. Amalan yang dibuat oleh anggota badan yang luar ni, ucapan lidah dan pergerakan-pergerakan. Okey, dan amalan yang dibuat oleh jantung kita ataupun hati kita. Kan? Ini satu perbincangan dalam bahasa Melayu lah, nak sebut hati ke nak sebut jantung. Betul tak? Okey. Sebab dalam bahasa Arab qalb ialah yang bergerak tu, iaitu jantung, bahasa Melayu. Tapi kalau dalam bahasa agama Melayu lah, bila kita akan sebut hati, kita tak sebut jantung. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, jaga jantung tuan-tuan dan perempuan kan. Kalau kita sebut gitu, orang ingat dia ni ustaz ke doktor? Doktor perubatan lah. Betul tak? Kerana biasanya jantung dikaitkan dengan sakit fizikal, manakala hati dikaitkan dengan sakit spiritual. Okey. Sebab tu kalau katalah orang yang sakit hati, apa yang berlaku pada jantung dia? Orang yang marah, apa yang berlaku pada jantung dia? Duk 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 duk, duk laju kan. Bila marah tu dia jadi macam nak marah lah. Okey. Jantung dia yang bergerak. Tapi dia kata apa? Dia akan kata apa? Sakit hati aku. Sebenarnya sakit jantung aku. Tapi penggunaan bahasa Melayu tu dia unik sikit kat sini lah. Dia macam bukan unik, pelik pun boleh, unik pun boleh lah. Okay. Benda yang sama diberikan dua nama, iaitu jantung, dalam satu situasi lain hati. Dan bila dalam situasi yang ketiga, bila ada kesan kasih sayang tu, disebut jantung hati. Betul tak? Tu bahasa Melayu lah, hebat tu. Okay. Tapi bahasa Arab dia qalb, satu sahaja. Al-qalb iaitu jantung. Tapi kita terpaksa terjemah dengan hati kerana meraihkan bahasa Melayu. Okey, jadi ulama kita mengatakan amalan itu ada ibadat itu ada dua, zahir dan batin. Zahir ni dibuat oleh semua yang zahir, tangan, kaki, badan kita, lidah kita, mata kita semua. Dan yang batin pula yang dibuat oleh hati. Okey. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan kaedah ini untuk dua-dua sekali, bukan untuk yang zahir ataupun yang batin sahaja, tetapi untuk kedua-duanya sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, suci daripada syirik. Kemudian Al-Bayyinah ayat yang kelima, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan ataupun agama kepadanya. Okay, nak sembah Allah, sembah dengan agama tu, tapi secara beribadat secara suci. Agama tu sampai ketaatan tu sampai kepada Allah sahaja, bukannya samping taat Allah, taat juga orang lain. Okey. Baik. Agama yang mereka diperintahkan untuk mengikhlaskannya ialah Islam. Mukhlisina lahuddin, din itu agama itu ialah Islam, iman dan ihsan, yang dihuraikan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril dan lain-lain. Hadis Jibril apa dia? Apa maksud hadis Jibril? Hadis rukun iman, rukun Islam dan ihsan, serta bila hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Adakah itu sahaja hadis yang Jibril datang? Kalau tak, kenapa hadis itu sahaja nama dia hadis Jibril? Ada tak hadis lain yang dinamakan juga hadis Jibril? Ada ke tak ada? Ada, jawapannya ada. Tapi inilah hadis yang paling masyhur berkenaan dengan dialog Jibril dengan Nabi SAW. Dan ulama kita akan menamakan hadis ni hadis, kalau sebut wa fi hadis Jibril, dalam hadis Jibril. Okey, iman itu sekian kan. Orang faham bahawa inilah dia maksud dia. Tapi kadang-kadang boleh juga berlaku dalam hadis Jibril berkenaan dengan wahyu. Faham tak? Dia dah jadi hadis Jibril berkenaan dengan wahyu, iaitu di Gua Hira. Okey. Dan ini adalah perkara biasa yang dibuat oleh para ulama kita, memudahkan memberi nama kepada sebahagian hadis, setengah hadis dengan hadis Jibril, hadis Aisyah, hadis ni. Okay? Dalam hadis Aisyah bahawa sekian-sekian. Jadi orang yang dah belajar tu dia faham bahawa hadis Aisyah tu secara
penuhnya maksudnya ialah begini-begini. Okey. Dan lain-lain, maknanya ada juga dalam hadis-hadis lain yang menunjukkan kita perlu mengikhlaskan Islam, iman dan ihsan. Okey. Okey, teruskan. Perkara ini mestilah disucikan untuk Allah Ta'ala dan dimaksudkan wajahnya, keredaannya dan ganjarannya sahaja. Perkara-perkara ini mestilah diambil daripada Alkitab dan juga As-Sunnah. Okay, semua amalan-amalan tadi itu nak ambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan bila buat hanya mengharapkan Allah sahaja, wajah Allah, keredaan Allah, ganjarannya. Okay, itu semua menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan lagi, Allah berfirman berkenaan ikutan ataupun mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7. Ini kira antara ayat yang wajiblah dihafal. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okey, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ini memang satu yang kalau ustaz-ustaz biasa mereka akan hafal yang ni. Okey, wa ma atakumur rasul, apa yang Nabi bagi ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Okey. Kemudian firman Allah tentang dua dasar tadi iaitu ikhlas dan mutaba'ah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Okey. Tengok huraian kat bawah tu. Erti ayat ini ialah mengikhlaskan, iaitu menyucikan amalannya yang zahir dan batin, ikhlas untuk Allah. Kemudian dia menjadi muhsin pula. Muhsin kat sini bukan buat baik yang orang kata baik, tapi buat baik yang Nabi kata baik, yang agama kata baik. Faham ya? Contohnya sekarang ni, kalau kita jalan, kalau kita macam mana? Mungkinlah kot satu contoh yang ringkas. Orang Arab kalau dia jalan, dia biasa dia tak tunduk lah, kan? Kerana dia faham tunduk untuk Allah je. Tapi kalau orang Melayu, dia jalan nak tunjukkan hormat dia tu, dia akan tunduk lah. Sampai kadang-kadang sampai ke tahap rukuk. Tunduk yang macam tu kan, jalan tu kan, tunduk nak potong saf, tak nak sampai ke sana tu dia tunduk kan. Kalau sakit belakang tu memang tak bangun terus lah kan. Jadi orang Arab dia jalan biasa je, jalan gitu, jalan kan, dia minta izin lah, tapi dia jalan setegak, dia tak ada jalan tunduk. Okay? Jadi bila orang Melayu banyak tunduk-tunduk dekat Masjid Haram, orang Arab pun tengok pelik lah, kenapa dia orang ni tunduk-tunduk ni kan. Dia tak faham, kita tak faham dia pun tak faham kita. Tapi kita yang dah belajar sana tengok dua-dua, faham lah kan. Arab dia tak boleh. Okay? Dia tak nak macam tu. Tunduk hanya untuk Allah sahaja. Kita pula, kita tak maksud sembah, tapi kita maksud tunduk hormat. Okay? Jadi sebenarnya dalam kes ni, kalau nak tengok sunnah Nabi SAW macam mana, ada tak apa-apa hadis ataupun asar kan, hadis Nabi, asar sahabat ke, yang menunjukkan bila mereka jalan tu mereka tunduk? Setakat yang saya belajar tak jumpa lagi lah. Jadi kalau kita nak sebenarnya lah kan, adat tu kan, boleh je kita ubah adat tu kan, kita islamisasikan balik, Islamization kan, kita islamisasikan balik adat tu. Okey, untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Tetap seorang tu akan dikira menghormati orang dengan dia jalan dengan cara yang baik lah. Jangan kalau dia jalan dengan tangan macam tu, memanglah nampak sangat bongkak kan. Tapi kalau jalan elok kan, tengok bagi salam tumpang lalu, okey, tak perlu tunduk pun sebenarnya. Jadi dia menjadi muhsin dengan mengikuti Rasulullah SAW. Okey, di dalam ayat-ayat lain ada atiullaha wa atiur rasul, wa atiullah wa atiur rasul. Ada yang atiullah wa atiur rasul, taatlah Allah dan taatlah Rasulullah SAW. Banyak ayat kat situ yang menunjukkan kita perlu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Jadi bila kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, baru kita dikira muhsin, membuat kebaikan. Kalau kita buat benda yang orang kata baik tapi Allah kata tak baik, kita tak dikira muhsin di sisi siapa? Di sisi Allah.
kita dikira muhsin di sisi manusia. Dan ini adalah musibah lah kan. Kalau kita dah mula, saya nak buat ni kerana orang cakap tak boleh kan, jadi saya pun tak buat lah. Allah kata apa? Allah kata kena buat. Tapi yelah, kita duduk kat dunia ni kan, dengan orang. Itu jawapan dia kan. Jadi saya kena yelah. Jadi kalau boleh kita buat. Kalau orang tanya, huraikan. Kalau orang tanya, huraikan. Dan kadang-kadang benda ni sebenarnya mula-mula tu orang akan persoal apa semua kan. Tapi kalau kita tegas dengan cara yang lembut, bukan keras, kita tegas, kita nak buat yang tu juga, tapi dengan cara yang lembut. Orang tanya, kita kata tak boleh lah kan. Orang nak salam kita kan, anak murid datang nak salam, kata biar betul, saya tak ajar salam-salam ni. Kata ada syekh tu kata boleh, syekh tu salam dengan dia lah kan, jangan salam dengan saya. Dia kata tak boleh, pasal Nabi kata, Aisyah mengatakan, ma massa yadu Rasulillah yada imra'atin qat, tangan Rasulullah tak pernah sentuh pun tangan mana-mana perempuan pun yang bukan isteri dia lah kan, bukan keluarga dia. Jadi kalau ambil bai'ah pun Nabi hanya mengambil secara lisan sahaja. Tiba-tiba ada ulama' kata boleh salam. Kita kata ulama' dengan Rasulullah, ulama' tu boleh duduk dalam bangku simpanan lah. Okay. Jadi dalam keadaan ini, kita buat yang tu, kalau orang tanya pun kita kata itulah pendirian saya. Okay. Dan bila dah dekat dekat raya nanti, dia akan jadi masalah lah kan, nak salam tu kan. Nak salam ke tak salam? Okay. Jadi kalau yang kita tengoklah, kita kena scan dulu. Ini bukan mahram, tak salam lah. Kalau mahram, salam. Kadang-kadang makcik kita, dia tengok kita tak salam dengan sepupu kita, anak dia lah, kita salam dengan dia, aku boleh pula, ni anak aku tak boleh. Mungkin dia tak faham. Kita kata makcik boleh, mak teh boleh. Macam mak teh apa? Mak teh macam mak saya, tapi anak mak teh tu kan, dia boleh jadi isteri saya, jadi saya tak boleh salam dengan dia. Oh macam tu ke? Kenapa tak beritahu awal? Selesai lah. Dia gitu je kadang-kadang benda tu dia hanya penjelasan yang lembut kan, kita boleh sampaikan maklumat tersebut. Okey. Justru amalan yang menggabungkan dua dasar inilah yang akan diterima. Ada dua syarat ini baru diterima. Jika kedua-duanya tiada atau salah satu tiada, amalan itu akan ditolak kembali kepada pembuatnya. Diberikan baliklah pada dia, ambil lah. Allah tak terima. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tak ada nilai. Okey, tak ada nilai. Amalan yang tidak mendapati ikhlas dan tidak mendapati mutaba'ah. Kemudian Allah berfirman berkenaan nafkah orang yang ikhlas. 265 surah Al-Baqarah, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Okay? Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Maksudnya kat sini nak menceritakan bahawa amalan yang ada keikhlasan, hasil dia banyak. Hasil dia banyak. Okay? Kemudian amalan yang nafkah yang tidak ikhlas pula macam mana? Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Orang yang menafkahkan harta mereka kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada orang ramai manusia. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Sesiapa yang mengambil syaitan sebagai temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Okay? So dua ayat ni menunjukkan perbezaan antara nafkah orang yang ikhlas dengan nafkah orang yang riak. Okay? Sebab itulah kita perlu berjaga-jaga dengan teknologi terkini yang ada dengan kita ni kan. Tak perlulah nak update apa, Alhamdulillah baru selesai tarawih. Kenapa kan? Kalau tak beritahu tu Allah tak tahu ke?
Faham tak? Okey, hari ni nak pergi pula apa? Hari ni menangis saya dengan ceramah tu. Ini memang satu tak perlu yang tu. Kan dia ulama kita bila mereka menangis, kan, mereka dia akan cuba cover. Dia tak bukannya menangis betul-betul menangis, tak, dia akan menangis, dia akan cuba tutup. Tak menunjukkannya dia menangis. Ya, dan sebahagian imam-imam yang menangis pun, kan, dia bukannya nak menangis sangat, tapi dia sebab dan dia menangis lah, tapi dia bukan tujuan dia untuk nak datang hari ni kau kena menangis, bukan yang tu. Okey, jadi tak perlu nak sebutkan benda tu, kerana itu ada unsur-unsur riak dan ada unsur sum'ah. Sum'ah ialah nak supaya orang dengar tentang kita. Okey, so itu semua tidak diperlukan. Kita buat, kan, buat apa benda yang kita buat, yang terbaik ialah yang orang tak tahu. Okey, memberi nafkah, kan. Sebab tu saya sebut tadi, nafkah kepada keluarga lebih hebat daripada nafkah kepada orang luar. Kerana nafkah kepada keluarga biasanya orang tak tahu pun, yang tahu keluarga kita je. Tapi bila nafkah kepada orang luar, dia ada macam satu proses pemindahan yang orang akan nampak. Jadi proses pemindahan yang orang akan nampak ni, dia lebih prestige, lebih glamour lagi. Sama lah kat sini, kita ada Facebook. Kalau kita senyap, orang ingat kita tak buat kerja, kan, betul tak? Orang ingat kita tak buat kerja, tapi kita sebut, oh hari ni baru lepas mengimamkan tarawih 11 rakaat sekian-sekian. Okey, jemaah semua terharu dengan bacaan saya. Habis itu habis dah kira habislah kat Facebook tu dah dapat pahalanya. Pahala tu dah seolah-olah macam hilang gitu. Haba mansura, dia terbangan gitu. Okey, sebab tu jangan sekali-kali bila perbincangan tu masuk kita senyap. Tak sah cerita. Okey, kalau orang tanya, ustaz apa kena buat? Tak apalah, kena buat macam ni. Ustaz buat macam tu ke? Setiap seorang dia tahu apa dia kena buat. Tak perlu, apa tak percaya ke? Ingat saya tak boleh buat ke? Jangan buat gitu. Jangan jawab benda yang dia akan memberi seolah-olah ada bahagian untuk nafsu kita. Okey, dan saya perhatikan banyaklah, kan, kadang-kadang dalam tu macam-macam ada kat sini. Dalam Facebook ni, khususnya Facebook lah. Lain tu Twitter pun satu benda. Apa lagi yang boleh nama yang lain tu? Tak apalah, sebagai contoh sahaja. Jangan risau. Sebenarnya yang kita tak beritahu pada orang, itulah yang lebih mudah untuk ikhlaskan oleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah mula beritahu, kat situ dia dah mula jadi dia masuk dalam unsur-unsur nak menceritakan benda yang orang tak perlu tahu. Tapi kalau orang perlu tahu, tak apa. Sebagai contoh, salah seorang sahabat tu, nama dia Abdullah bin Amr bin As ataupun yang lain, saya tak ingat. Tapi dia pernah menjadi governor lah di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi orang tulis surat, kan, orang tulis surat layang kepada Umar bahawa dia ni tak buat kerja. Siapa nama dia? Sahabat ni, kalau ingat beritahu. Jadi Umar hantar spy, hantar SB lah, kan, hantar SB untuk check, pergi tengok, kan, tengok. Okay. SB semua kata tak ada masalah sangat. Jadi Umar pun panggil. Akhirnya Umar pergi panggil. Okay. Sama dia pergi ataupun dia panggil lah. Dan ataupun spy dia tu yang pergi tanya, kan. Jadi ada seorang tu dia bangun, dia mengatakan dia ni kalau bagi tak betul, bagi secara tak adil. Kalau lepas tu dia tak jumpa orang kecuali pada masa-masa tertentu sahaja. Dia tak patutnya nak jadi YB, kena buka rumah dia, orang datang bila-bila, tak ada masalah. Itulah lebih kurang, kan. Okey. Jadi kawan ni, sahabat Nabi tersebut mengatakan, sesungguhnya aku ada amalan-amalan yang aku tak nak beritahu pada orang, tetapi dalam keadaan ini mahkamah, kan, aku terpaksa beritahu. Ya, so dia kata apa? Kenapa dia tak keluar? Kenapa dia tak keluar? Dia tak keluar pada masa-masa tertentu. Kerana dia kata, aku hanya ada baju ini sahaja. Bila aku basuh baju ni, aku kena tunggu kering. Governor YB hebat tu. Kita baju kita yang dihukum gantung tu berapa banyak dah, kan. Dia baju dia yang dia pakai satu tu je. Kalau basuh kena tunggu, barulah dah kering baru dia keluar. Okey. Dan macam-macam lagi lah. Kemudian dia doakan lah, kan, untuk orang tu, kalau dia ni bangun semata-mata riak, panjangkanlah umurnya, okay? Jatuhkanlah dia dalam fitnah, okay? Dan
Itulah antara doanya, panjangkanlah umur dia dan jatuhkanlah dia dalam fitnah. Dan orang yang cakap tadi tu, dia tua, kemudian satu masa orang lalu tengok ada seorang tua ni, bila lalu perempuan dia siwit, gitu kan, dia dia bersiul lah kat perempuan tu. Jadi orang kata kenapa? Ini adalah doa lelaki yang soleh tu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah doa Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap aku. Okey. So kita kena ingat, yang saya nak ambil ialah kata-kata Sa'ad itu, bahawa ada benda-benda yang dia tak nak beritahu pada orang. Tapi kalau terpaksa lain, kalau masuk mahkamah memang kena beritahu lah. Ya. Tapi kalau tak ada mahkamah, tak ada apa, masuk kat Facebook. Ini satu benda yang tak patut lah kan, yang tak patut. Biar orang tak tahu, tak apa. Biar orang yang kita tak buat tu, tak ada masalah kan. Saya bukan nak ambil apa pahala daripada orang kan. Kita nak ambil pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ri'a an-nas. Okey, amalan akan terbatal dengan riak dan sum'ah. Okey, saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Letakkan tanda kita akan sambung nantilah insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke? Tahun ni kita sama dengan Arab Saudi kan? Kan sama. Nak tunggu raya nanti sama ke tak? InsyaAllah sama kot. Biasanya kalau dah mula sama tu raya sama kot insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Apakah maksud tasawuf dan apakah hukum mengamalkannya? Okey. Tasawuf ni besar tajuk ni, tapi saya rasa macam ni, siapa yang nak balik boleh balik, saya izinkan. Okay. Tapi saya jawab soalan lah. Tasawuf dari sudut bahasa Arab diambil daripada perkataan as-suf. Suf ini ialah wool, bulu biri-biri tu, yang kita panggil wool kan. Okay. Dan digunakan untuk buat pakaian. Okay. Biasanya pada zaman yang terdahulu, orang yang pakai ini ialah orang yang miskin. Okay. Jadi itu asal perkataan tasawuf. Orang yang meninggalkan nikmat dunia dan memilih untuk kesusahan lah kat dunia, di dunia ni. Okay. Dan golongan yang Islamik yang menjadi masuk tasawuf ni ataupun jadi sufi ialah mereka yang menampakkan ataupun sifat mereka tu lebih kepada zuhud. Okay. Dan itu berlaku atas dasar ijtihad. Mengikut kata-kata Imam Ibn Taymiyah, perkara ini berlaku atas dasar ijtihad. Sebagaimana dalam fiqh ada ijtihad kan, yang akhirnya menyebabkan 4 mazhab menjadi masyhur kan. Ya, begitu juga dalam bidang kerohanian ada ijtihad. Bila orang dah banyak nampak kepada dunia dah makin banyak, maknanya asalnya kemiskinan zaman Nabi, zaman para sahabat. Kemudian bila dibuka satu negeri, akhirnya kekayaan kan. Jadi di situ orang dah mula meninggalkan, dah kira macam tenggelam dalam nikmat. So ada satu kumpulan ni, dia cuba nak tarik orang kepada zuhud kembali, tarik pada zuhud. Okay. Jadi asal ijtihad tu cantik lah, okey lah. Tapi sesuatu perkara tu kadang-kadang mungkin asalnya bagus, tetapi bila bersama masa dia akan menyeleweng lebih banyak lagi lah. Dan bila masuk pemikiran falsafah dalam tasawuf, di situlah tasawuf itu terbahagi kepada dua, tasawuf yang berbentuk sunnah dan juga tasawuf yang berbentuk falsafah. Tasawuf berbentuk sunnah ni senang je. Apa dia? Orang yang kita ajar, bila seseorang tu ajar diri dia dan anak murid dia untuk ikut sunnah Nabi, dan dia dikatakan sufi, itulah dia tasawuf sunnah kan. Contohnya nak sembahyang kena awal waktu. Okey, itu tasawuf sunnah. Maknanya tasawuf ni maksudnya dalam erti kata ini, maksudnya ialah macam nak membersihkan diri kita mengikut sunnah Nabi. Tak ada masalah. Letaklah nama tasawuf ke apa-apa, tak ada masalah. Tapi tasawuf yang falsafah ni yang masalah, iaitu dia masuk pemikiran. Okey. Sebab itulah bila bincang tentang tasawuf, kita akan lihat asalnya ialah tasawuf sunnah. Okey. Kalau dalam level tasawuf falsafah ada 4. Dia ada syariah, tariqah, syariah, tarikat, kemudian hakikat dan makrifat.
Okey, dia bermula daripada yang kedua tu. Kalau yang bawah tak ada masalah syariat. Tasawuf syariat adalah tasawuf sunnah, iaitu buat seperti mana Nabi buat. Tapi bila naik yang kedua, tasawuf yang berbentuk tarikat, iaitu kena ada seorang guru yang membimbing kita, syekh. Kita adalah murid-muridnya, dia adalah syekh kepada kita. Jadi kita kena ikut bimbingan dia. Guru ni ada dua jenis. Satu guru yang sunnah, satu guru yang bid'ah. Yang bid'ah ni artinya yang dia akan ambil daripada mimpi-mimpi okey lagi. Dia ambil daripada yaqadhah. Dia ambil sesuatu nasihat yang dia jumpa, yang dia ambil daripada Nabi SAW secara live. Dia bukan mimpi lagi dah. Kalau mimpi tu mungkin tahap pertama lah. Dia kata saya mimpi malam tadi jumpa Rasulullah suruh baca la ilaha illallah 1000 kali hari ni. Sebab anak murid pun baca la ilaha illallah 1000 kali. Buat kerja tu je lah. Sampai habis baru boleh keluar ke mana-mana. Tapi sampai satu tahap nanti dia akan jumpa dengan Nabi secara yaqadhah. Macam saya jumpa dengan anda semua sekarang ni, dia jumpa dengan Nabi. Itu dah kira yaqadhah kan? Itu dah kira apa dia? Tasawuf falsafah, tasawuf peringkat kedua, tarikat yang dah mula menyeleweng. Dan ulama-ulama ulama-ulama kita memang memberi ancaman ataupun memberi amaran terhadap tasawuf yang sesat. Okey, yang mana biasanya akan bermula dengan tu. Mimpi sikit, yaqadhah terus. Okey, lepas itu dia akan pergi kepada hakikat. Hakikat ini ialah menceritakan hakikat sebenar segala sesuatu. Ini pun dah jadi satu lagi ilmu yang lain. Satu lagi peringkat kesesatan yang lebih dahsyat lagi. Contohnya solat. Kita kata solat itu di sisi ahli sunnah, di sisi ahli syariah adalah solat lah, mula takbir, akhir taslim. Tetapi bila masuk ahli haqiqah kan, ataupun ahli ma'rifah tadi, ialah yang dia menghuraikan solat itu sebagai hubungan yang berterusan dengan Allah. Silah, daripada silaturahim tadi kan. Ini silah dengan Allah pula ni, hubungan yang berterusan dengan Allah. So siapa yang solat, dia hanya itu sesuai untuk dia, ahli syariah. Tapi kita ni ranking kita tinggi, kita tak solat pun tak apa. Kenapa? Kerana kita ada hubungan yang continuously dengan Allah, 24 hours. Dia orang 5 kali 5 berapa? 25 minutes je. Kita 24 hours. Saya cakap ni pun mungkin ada yang dah percaya lah kan. Kemudian bila pergi kepada peringkat yang tinggi lagi, namanya ialah tasawuf peringkat ma'rifah. Peringkat ma'rifah kan, ialah peringkat yang mana seseorang tu bila dia dah sucikan diri dia dalam tarikat, betapa kan, kadang-kadang betapa kat gua dan sebagainya dengan baca zikir-zikir, itu adalah proses untuk penyucian diri daripada kekotoran dunia. Okey, di situlah baru dia akan nampak macam-macam. Itu yang kadang-kadang kita dengar orang nampak muka, kita nampak muka orang je, dia kata dalam ni ada seorang tu muka serigala. Seorang tu lah muka khinzir. Dia nampak mana yang mana satu? Tak boleh beritahu pasal nanti fitnah untuk anda. Anda tahulah kan. Macam itulah. Okey. Dia akan nampak macam-macam. Okey, dan orang manusia dia memang suka kepada benda yang mistik ataupun benda yang pelik-pelik ni. Okey. Khususnya orang Melayu lah. Kemudian bila pergi kepada tahap makrifah, makrifah ini sebenarnya yang menentukan kehebatan seseorang syekh tersebut. Kalau dia sampai tahap makrifah, maka dia telah sampai tahap yang paling tinggi sekali. Dan makrifah di sini ialah makrifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah pada cara mereka ialah dengan seseorang itu fana. Daripada alam ni dia fana. Fana dia hilang lah. Dia hilang daripada alam ni, dia hilang. Maknanya dia naik ke alam yang satu lagi, alam ketuhanan. Di situ kita akan nampak banyak kitab-kitab yang syekh-syekh ni dia kata saya telah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan cakap macam ni. Anak murid dia kata Allah kan? Kita kata ini kena tangkap betul ini. Tapi itu berlaku betul. Dan iaitu konsep fana ni dia berlaku dengan sukur, iaitu mabuk. Dia mabuk ketuhanan, bukan mabuk minum air ni. Dia mabuk ketuhanan, maksudnya dia dah sampai ke tahap bersama dengan Tuhan. Lepas dia mabuk, barulah dia sahu, dia kembali sedar. Siapa yang kembali sedar akan membawa hikam, akan membawa hikmah-hikmah. Sebab tu ada kitabul hikam apa semua kan. Nampak tak? Maksud proses tu adalah proses yang
kalau khinzir masuk Cadbury pun kita tak makan, kan? Apatah lagi prosesnya ni masuk agama, falsafah semua ni kan. Kita sepatutnya tak boleh terima benda tu. Okey. Sebab tu banyaklah ada yang kata saya tak solat, saya tadi baru solat dekat Masjid Haram. Kata kita tak tahu bila dia pergi ya. Tapi dia kata dia pergi sana. Kat sana dia nampak sekian. Okey, dan itu tak mustahil boleh berlaku gangguan daripada syaitan, daripada iblis. Rakan-rakan yang pernah masuk tu banyaklah cerita macam-macam, kan? Antaranya kalau saya nak sebut nama pun boleh juga kat sini, kan? Macam Ustaz Izzah yang biasa masuk TV tu, kan? Dia ada cerita pada saya, dia sampai tahap dia bila bertapa tu sampai tahap boleh perang lah kat atas, kan? Dragon lah, apa benda semua, kan? Betul turun balik semula, kan? Dia cerita, kau biar betul macam tu lah. Sampai dia kena balik tu, dia kena buang balik benda tu. Hafal Quran tak lekat apa semua. Tak tahu dia cerita ke tak, saya cerita lah. Kalau ada orang tak tanya, dia tanyalah. Dia cerita benda tu. Okay? Sampai dia ilmu kebatinan ni dia samping silat apa semua, dia samping kerohanian apa semua. Dia memang jenis kalau dia tampar orang biru. Dulu. Sekarang tak lah kot, kan? Okay? Jadi dah buang apa semua. Dia cerita kat saya lah macam mana dia proses bertapa tu, ramai-ramai bertapa dan semua merasakan satu benda yang sama. Okay? Itu dari sudut praktikal. Dan bila saya mengajar kat sini pun ada juga seorang dua yang datang kat saya, kata, Ustaz, apa yang saya cakap tu kami pernah lalui. Ada seorang, saya tak ingat nama dia siapa, kan? Yang ada, benda tu memang berlaku. Okay? Dan kalau dalam kitab Maratibul Wujud, ini oleh Abdul Karim Al-Jili, okay? Dia adalah salah seorang ulama ataupun imam dalam sufi, kan? Okay? Dia menyatakan ada 40 martabat kewujudan. Bermula dengan Allah, berakhir dengan manusia, insan. Sebab tu dalam bahasa tasawuf dia akan sebut insan kamil. Tak? Dan dia akan sebut siapa tak kenal dirinya, dia tak kenal Tuhannya. Kan? Kita dah ingat insan kamil Nabi Muhammad, betul? Kita dah ingat siapa tak kenal diri dia tak kenal Tuhan. Betul lah, kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal Tuhan? Kita adalah hamba, Tuhan adalah Khaliq, pencipta. Tapi dia gelak kat kita sebenarnya. Mereka menggunakan kata-kata yang ada banyak maksud. Contohnya insan kamil, pada kita insan kamil Nabi Muhammad. Dia pun cakap Muhammad adalah insan kamil. Kita kata, oh betul lah. Mana salah pula, kenapa Jakim kata salah? Tapi kalau dalam kelas dia kata Muhammad adalah simbol kepada insan, bukan Muhammad itu. Okay? Muhammad, mim kepala, ha tangan, mim pusat, dal kaki. Betul macam tu. Ini yang Profesor Abdul Fattah Harun cerita kat saya lah. Dia masuk banyak-banyak tu untuk dapat maklumat. Okay? Salah seorang daripada ahli jawatan kuasa akidah, kan, di Jakim. Buku-buku dia Jakim print lah, boleh cari dalam tu. Okay? Dan bila sebut siapa tak kenal dirinya, maka dia tak kenal Allah. Bukan tak kenal diri kita sebagai insan, tapi tak kenal diri kita sebagai insan yang berada pada martabat yang ke-40, di mana insan itu ialah Allah, malaikat. Insan tu sebenarnya ialah satu nama untuk yang merangkumi Allah, malaikat, langit-langit, bumi, batu dan sebagainya ni, jin tu semua adalah insan. Nampak tak? Dia seolah-olah maratibul wujud, martabat kewujudan. Kewujudan itu sebenarnya satu sahaja, tetapi berperingkat. Ini adalah akidah wahdatul wujud. Tapi disebut kat kita apa? Siapa tak kenal dirinya tak kenal Allah. Kita dengar, betul juga, kan? Tapi dia ikut faham dia lain. Dan dia tak akan beritahu pada kita kecuali selepas kita dah kena cengkam lah kita punya apa dia tengkuk kita ni ikut. Kalau Syekh cakap, jangan tanya, jangan persoalkan, betul tak? Dalam sufi tak boleh persoalkan. Kat sini macam-macam dia persoalkan. Kata hadis ni sahih ke tak? Hadis ni saya silap lah, tak sahih, contoh, kan? Syekh dia orang tak boleh tanya. So itu secara ringkas tentang tasawuf. Dan apa hukum mengamalkannya, saya rasa dah terjawab lah. Kalau tasawuf pada peringkat yang awal, peringkat syariah, itu adalah yang kita mesti amalkan. Kena ikut sunnah Nabi, sedaya upaya yang kita mampu. Masuk peringkat yang kedua, berhati-hati. Peringkat ketiga, peringkat yang keempat, kedua ni dah kira kalau dapat syekh yang mengarut, dah jadi haram lah. Hakikat pun dah haram, makrifat lagilah. Okay? So itu jawapan dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada perkara ni. Dan saya rasa
Akhir-akhir ni masalah banyak, bila meruncing sikit akhir-akhir ni lah kan. Dulu kita tak nampak orang yang berani cakap boleh jumpa Nabi secara yaqadhah. Tapi sekarang ni dia letak dalam YouTube, letak sana letak sini, mengatakan boleh sahaja jumpa Nabi secara yaqadhah. Sebagaimana Al-Arqam kan, jemaah Al-Arqam diharamkan, antara kriteria pengharamannya, kesesatannya ialah apa? Aboya jumpa Nabi secara yaqadhah. Dan sekarang ni terang-terang ramai yang cakap boleh jumpa Nabi secara yaqadhah. Boleh, tak ada masalah kan? Saya beberapa tahun lepas dekat UKM, saya dengar perkataan tu, boleh jumpa Nabi yaqadhah. Tengok kan, Ustaz Izzah ni juga, dia cakap kat saya, ada seorang tu lah cakap kat dia tengah turun tangga tu, kata boleh jumpa Nabi yaqadhah. Kawan kata, mana boleh, kufur tu. Tak boleh. Orang tu juga dia cakap pada saya apa, nak jadi syekh bukan macam kita ni belajar dapat ilmu kan, mengajar, bukan yang tu. Jadi syekh kena ada mimpi daripada dua syekh sedia ada, bahawa mereka berdua jumpa Nabi, Nabi cakap dekat mereka berdua bahawa ini adalah syekh. Jenuh lah tu. Dua syekh sedia ada mengatakan yang saya adalah syekh, barulah saya jadi syekh. Kalau tak ada yang tu, bukan syekh. Syekh takat maknanya apa dia, ustaz dia lah, tapi bukan syekh. Syekh dalam tarikat tu. Waktu saya dengar, betul ke betul, saya nak tegur pun pelik, tak boleh lah. Dia dah Imam Syafi'i mengatakan, ma tasawwafa rajulun awwalan nahar illa illa lam ya'ti dhuhru illa wa qad sara ahmaq, kan? Ataupun maksudnya begitulah, siapa yang masuk tasawuf dalam erti kata tadi ya, mula daripada situlah, daripada berguru dengan syekh yang karut ni, dia kalau dia jadi tasawuf pada awal pagi, tak sempat sampai zuhur, dia akan jadi biol, ahmak, bodoh. Dia akan bodoh, maknanya dia tak boleh lagi nak membezakan. Betul. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan yang kena ni pun, kita cakap Nabi cakap macam ni, betul Nabi cakap macam tu, tapi habislah dia tapi tu, tapi syekh kata macam ni. Tak boleh, hadis sahih tu hadis dhaif, hadis palsu. Dia walaupun palsu tapi nak kata apa? Kata kita minta jakim memang tindakan tu kan. So kita dah luar kuasa kita. Kita hanya boleh menjelaskan sahaja. Sebab tu kalau boleh daripada awal jangan dekati majlis-majlis yang bersifat tasawuf tarikat ni. Okey, tasawuf tarikat yang ambil daripada mimpi, yang ambil daripada yaqadhah ni dah memang confirm lah dia sesat, dan boleh menjadikan kita jadi macam tak sensitif. Quran hadis dah tak ada kisah dah. Kita tak kisah itu langsung, kita akan kisah apa syekh buat, apa syekh cakap. Sedangkan kita diajar untuk la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahulukan sesiapa pun di hadapan Allah dan Rasulnya. So saya rasa itu sahaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk berada di atas kebenaran, dan juga memberi kekuatan untuk kita menghindari segala bentuk kebatilan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.